Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua peserta kita pada malam ni. Apa khabar semua? Sihat-sihat? Kalau boleh dengar suara saya, cuba komen sikit. Boleh dengar? Sebelum kita mulakan kita punya majlis. Sebab saya nampak ramai juga yang baru join dan akan join. Okey, sihat Alhamdulillah. So, terima kasih kerana kepada Tuan Muhaimin, kepada Rosnita. Alhamdulillah kerana sama-sama dengan kita sudi meluangkan masa dalam sepanjang sejam setengah yang akan datang. So, insyaAllah kita akan belajar sesuatu daripada kita punya presenter yang memang power dalam SCPO ni sebaiknya. Dan insyaAllah kita akan ambil manfaat lah daripada presentation beliau. So, izinkan saya share saya punya skrin sekejap. Okay, semua nampak saya punya PowerPoint slide ni? Okey, terbaik. Cantik. So, Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali dan selamat datang ke kita punya webinar Let's Learn Futures pada malam ini dengan disponsor oleh Bursa Malaysia. Tepuk tangan kepada semua orang yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni dan sudi meluangkan masa dalam sejam yang akan datang. So, insyaAllah topik kita pada malam ini adalah kelebihan pasaran niaga hadapan. Especially time-time gawat ni. Time-time time susah, time orang tak boleh berniaga, time orang yalah kita punya pendapatan semua terganggu, faktor apa semua. So insyaAllah kita boleh gunakan kelebihan yang ada di pasaran niaga hadapan atau futures market ni sendiri untuk kita dapatlah something kan daripada kita tak buat apa atau mungkin kita still terkesan dengan PKP apa semua ni, so kita tak boleh nak keluar rumah. So kita gunakan kemudahan yang ada. Sebab sekarang ni kita ada laptop, kita ada internet, kita ada kemudahan facility ni pun dah cukup baik untuk kita jana pendapatan kita. Okay? Tapi sebelum tu saya nak you all semua tolong mute kan ya. So supaya kita tak mengganggu kita punya majlis malam-malam ni. So cara nak mute dia, you klik kepada first kena mute dan at the same time kena semak lah. Tadi ada yang respon kata dah boleh dengar kita punya suara apa semua. So terbaik. Dan just make sure you punya wifi atau internet connection tu padulah sebab takut nanti ada gangguan apa semua. Okay? Dan video ni pun kalau boleh kita nak minta you all tutup buat seketika. Bukan kita tak nak tengok muka you all, tapi kata takut nanti bandwidth dia affected kan. Kalau semua buka serentak, kalau semua sama-sama buka video, nanti kita bandwidth sangkut-sangkut dan kita pun terganggu kita punya pelajaran pada malam ni. Okay? Dan lagi satu yang pentingnya untuk siapa yang berminat tanya soalan. Kan? Siapa nak berminat nak tanya soalan, step dia mudah saja. Kat ruangan you punya kolom sebelah kanan tu dia ada ruangan chat dan dia ada juga Q&A punya kolom. So you make sure you tekan kat Q&A tersebut dan klik kepada all co-host ya, sebab takut nanti you klik dekat host atau presenter saja, takut nanti kita terlepas pandangnya soalan. Dan kalau you tulis kat chat semata-mata, sebab chat ni ramai kan, dan chat ni memang laju dia mukakan, so nanti takut kita miss out you punya soalan. Okay, so step dia macam ni saja, mudah sangat. Siapa ada soalan boleh tanya sekarang pun, kalau boleh nak tanya sekarang pun boleh tanya sekarang. Okay, dan kita akan tolong jawab di hujung rancangan nanti. Okay, so selain pada kita punya sesi pada malam ni, webinar malam ni, kita ada juga yang akan datang. So next dia, kita ada kita ada dalam bahasa Mandarin pun kita ada. Kan, dalam bahasa English pun kita ada. Dan next untuk kalau nak berminat nak attend untuk bahasa Melayu, kita ada pada 20 hari bulan Oktober. So macam mana nak daftar? You scan kita punya QR code tersebut dan lock you punya date siap-siap lah, dan reserve you punya date siap-siap. Dan next session kita pada 12 Oktober, kita ada lagi satu speaker yang power juga. Kita akan membincangkan topik kaedah price action untuk mencapai ketepatan analisa yang lebih tinggi. Wah, tengok dia punya topik tu sendiri pun dah yang power. So insyaAllah kita sama-sama jumpalah pada 12 Oktober ya. So cara dia, you scan QR code tersebut dan you daftar siap-siap. Okay? So selain daripada webinar juga, kita panggil online workshop. Online workshop ni memang siapa yang memang dah rasa memang okay lah, this is it lah, saya nak jadikan saya punya futures atau CPO market ni sebagai saya punya peluang untuk kita buat duit tambahan atau peluang untuk kita buat profit dalam market ni. So boleh attend kita ni workshop. Dia ada kita panggil workshop 1 dan workshop 2. So kalau boleh you attend both workshop lah, sebab dia akan diadakan pada hari yang sama. Bila tu? Kalau sesi bahasa Melayu dia, kita akan buat pada minggu ni 25 September. So 25 September kita akan buat sesi pagi dan sesi petang.
Dan kalau orang kata nak attend next workshop kita ada juga dalam English. So siapa yang nak attend English workshop boleh juga boleh juga sign up. Tapi ni ada tapi dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapinya adalah dia hanya terhad kepada 50 peserta yang terawal saja. So siapa yang berminat ni, cara dia you scan QR code tersebut dan you you sign up siap-siap dan you block date you lah. Takut nanti you dah lock date tu, dah lock you punya, dah reserve you punya seat, tak dapat datang. So kesian kawan-kawan yang lain yang nak belajar. Dan semua ni percuma saja tuan-tuan dan puan-puan. You tak perlu bayar, tak perlu ni lah keluarkan modal apa semua. So you hanya perlu luangkan masa saja untuk 2 tarikh tersebut. So bila untuk bahasa Melayu punya session kita ada 25 September dan juga English punya session kita ada 20 November. Boleh. Dan inilah dia kata start of the day atau start of the show kita, iaitu Tuan Muhammad Azri Zulkarnain atau dikenali sebagai Tuan Penjejak X. Beliau juga inilah profil beliau memang padu dan beliau ada pengalaman memang berbelas tahun dalam market dan beliau juga merupakan penulis buku. Ni saya ada buku beliau beliau sign sendiri. Dan memang rare, memang limited edition. So tanpa buang masa saya serahkan pentas ini kepada Tuan Muhammad Azri atau kawan baik saya Tuan Penjejak X. Dipersilakan bang. Okey, Assalamualaikum. Cik Izzah, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat dah? Ya, sihat. Okey, apa khabar semua? Assalamualaikum semua. Selamat malam, selamat datang. By the way, Cik Izzah, saya tengok semakin banyak yang jadi yang berminat dengan FCPO ya. Memang terbaik lah, Alhamdulillah. Mungkin sebab saham pun tak menentu sekarang ni kan. So mungkin kata futures market ni ada better opportunity ke macam mana? Itulah. Okey, malam ni saya janjikan event untuk follower saya di Facebook, okey. Event follower saya, klien. Saya akan kongsikan jugalah macam mana kan kita automatedkan AI, kita automatedkan FCPO sebagai AI. Dan dekat AI itu sebagai automated atau artificial intelligence. Tapi back to the topic tentang, saya kongsikan slide dulu ya. Okey. Boleh, dah boleh nampak semua. Kongsikan slide dulu. Okey, nampak. Mungkin nak maximize kan. Goes to the topic. Kelebihan features market lah semasa zaman kegawatan. So nowadays kita tengok BMKLCI pun jatuh menjunam. Dan kita kena ingat kejatuhan tu adalah momentum dia adalah lebih kuat compare dengan kenaikan. Sebab tu jatuh tu dia mengambil masa yang cepat. Dan nak naik balik tu mengambil masa yang lama. Sebab tu naik tu dinamakan sebagai long. Dan jatuh tu kita panggil sebagai short kan. Jadi pada malam ni saya nak tunjukkan. By the way sebelum kita go on malam ni apa kita kongsi adalah untuk tujuan kita pendidikan lah kan, pendidikan. Dan tak ada buy call signal lah. Siapa yang belum mengenali saya adalah bekas PTD lah. Saya dulu diplomat ke Kenya. 2011 saya balik Malaysia. Tapi sebelum saya fly, saya dah belajar FCPO lah sejak 2006. Belajar dan masuk FCPO 2006. Dan bila kita masuk FCPO semasa office hour ni banyak gangguan lah sebenarnya. Dan bila di Kenya pula saya masuk CPO. Tapi pada masa tu kena bangun pukul 5 pagi lah. Sebab gap 5 jam dengan Malaysia kan. Jadi bangun 5 pagi, cuba masuk market, bagi order guna YM, Yahoo Messenger saja. Banyak order terlepas. Sebab agent kadang-kadang pergi toilet, dia tak jawab kan. Jadi agak susah lah. Dan yang paling penting, saya salahkan internet lah. Internet pada masa tu 512 kilobyte. Jadi bila saya lost, saya salahkan internet. Padahal mungkin ilmu kita tak cukup pada masa tu. So 2011 bila balik Malaysia, saya tambah ilmu, dan bila masuk market di Malaysia, actually it's better lah. Mungkin disebabkan the time zone itself kan, dan dengan kita pun banyak community yang kita boleh sama-sama belajar pada masa tu kan. Jadi saya decided bulan 8 tu saya quit lah. Bila saya quit, saya jadi full time.
Kalau saya tak quit, saya kena hantar ke Uganda. Jadi lebih baik saya quit. Okay, sebab income tu kita boleh sebenarnya boleh dapat, boleh tampung lah perbelanjaan tu. Okay. So that's it, a little bit about myself lah. Saya ada buku buku FCPO. Pasal buku. Buku FCPO tu dalam bahasa Melayu lah, yang tuan-tuan boleh apa boleh belajar dengan mudah lah, sebab dalam tu ada teknikal analisis semua kan. Jadi pada malam ni saya nak highlightkan apakah jenis features yang ada, yang wujud apa yang dibolehkan kita masuk market lah, sebab bukan semua sebagai okay, dia macam ni lah. Untuk Muslim bukan semua boleh masuk. Okay, untuk non-Muslim kebanyakan semua boleh masuk asalkan ada duit dan ada ilmu. Okay, apakah efek the global economy? Sebenarnya benda-benda ni adalah textbook lah sebenarnya kan. Okay, tapi saya akan go on juga lah. Okay. Okay. Tentang macam mana kita nak masuk dagangan dua hala ini, nanti it's more to the technical analysis lah, a little bit. Sebelum ni pun saya dah ada banyak cover kan. Tapi saya akan tunjukkan lagi sekali sebagai pengulangan lah, sebab pengulangan ini bagus untuk tingkatkan pengetahuan, untuk tingkatkan skill lah, perempuan semua lah. Okay. Dan alternatif pelindungannya lebih kepada apa yang company besar buat dan apa yang kita boleh buat jadi dengan model yang sama, tetapi modal yang beza lah. Okay. So features ni lebih kepada terjual dan beli sebenarnya sebagai nota perjanjian untuk komoditi pada suatu masa hadapan. Okay. Ini semua adalah kita level-level yang beginner dulu, kita dah cover dulu kan. Banyak boleh tengok semula setakat nak tengok spek ke, how much dia punya margin semua tu boleh tengok dalam website lah. But along the way saya akan ulang balik lah. Okay, dalam BMD, okay, ada yang BMD offers commodity, contohnya FCPO, ada FGLD sebenarnya, futures gold, tapi tidak begitu popular lah. Lepas tu ada FPKO, ada FUPO, yang akan datang ada FEPO pula. Okay, FEPO ni features is palm oil. Okay, tapi yang planning yang terdekat oleh BMD nak buat dagangan waktu malam bermula pada Disember nanti. So kita tengoklah macam mana dia punya volume boleh capture ke tak. Okay. So in terms of features, okay, untuk equities ada FKLI, Futures Kuala Lumpur Index, yang ni yang non muslim boleh masuk lah. Even SSF, Single Stock Futures dengan FM70, sebab banyak yang lain pun lebih kepada cash settlement. Okay, dan yang lain tu, okay, CPO, kita go on pada CPO lah kan. Okay, CPO is a futures market lah. So meaning that dia dua hala. So apabila dua hala, dagang boleh masuk sama ada posisi buy dahulu, okay, dia boleh buy low, sell high, okay. Ini biasalah. Yang formula biasa kan, buy low, sell high, atau buy high, then sell higher. Buy high dan sell higher ni apabila dalam keadaan BO lah. Dan juga apabila net order flow masih lagi dalam bias yang sama, which is dalam bullish atau buying bias, kita dibolehkan buy high and sell higher. Tapi ada certain condition lah. Okay, kena buat mapping dulu kan. Kena buat mapping, kita tengok masa tu net order flow masih lagi dalam bullish ke, atau dia dah capai level-level ceiling atau level supply zone. Okay. Dan next kita boleh, pedagang juga boleh masuk posisi sell. Okay. Itu boleh sell high. Sell high tu maksudnya jual dahulu dan apabila jatuh dan buat closing dekat bawah dengan buy low lah. Atau sell low, lepas tu bila jatuh lagi kan, you buy lower. Ini pun sama juga keadaan apabila net order flow tu dalam keadaan selling. Atau bila kita buat mapping, the major momentum masih lagi bias selling. Okay. Yang kena ingat selling bias ni dia mempunyai momentum yang lebih kuat lah, lebih tinggi compare dengan bullish bias. Okay, so apabila ada pullback, kita dibolehkan masuk. Even yang nak cater for the double lot pun kita actually banyak keadaan kita boleh masuk dua double lot compare dengan bullish bias. Itu bezanya momentum selling dalam futures. Okay? Sebab ini disebabkan oleh salah satunya ialah panic selling lah.
bila kebanyakan melepaskan pegangan kan, jadi momentum tu kuat. Jadi saya akan tunjukkan nanti, kita boleh fahamkan dengan MTBA. Okay, Momentum Time Based Analysis. Okay. So pedagang boleh membuat keuntungan lah pada keadaan sama ada ekonomi tengah sedang dekat spike ke kan, tengah heat up, tengah panas ke, ataupun keadaan yang gloomy. Biasanya apabila keadaan yang gloomy ni, kita akan tengok ada alternatif lah. Okay, semasa gloomy ekonomi, okay, saham pun agak sideways lah. Okay, tak banyak momentum, okay. Tidak ada spike yang mencukupi. So kita boleh alihkan, kita boleh diversify pada futures market. Okay. Okay, itu beza dengan saham. Saham boleh masuk posisi buy sahajalah. Okay. Dan satu lagi kelebihan CPO ialah volatility yang tinggi. Ini bagus untuk scalpers lah. Daily volume 30-35. Nowadays kan kita tengok boleh spike tu, actually salah satu faktornya disebabkan oleh OI lah. Okay, walaupun kita tengok daily volume dalam 30-35 kan, 37K, tapi OI biasanya dia double. Kadang-kadang more than double. Okay, ada sampai 46 hingga 65K. Nowadays sampai 75K pun ada. So, apa signifikan OI dalam market? OI ni adalah pegangan yang sedia ada, yang masih belum ditutup lah. Jadi base pada OI itself, macam mana kita nak tahu siapa yang lebih banyak, on which side yang lebih banyak, sama ada buyers ke seller pada masa itu. Okey, sekejap lagi. Kita akan kupas sedikit demi sedikit. Okey, pemilihan saham ni, salah satunya pemilihan saham yang banyak lah. Nak pilih counter kan, kena scanning, kan banyak dekat dalam market yang ada jual, maksudnya market yang dalam bidang capital lah, yang jual scanners kan, kena tengok penyata kewangan, kena tengok PE value kan, ada yang tengok PE value above 15, above 25, membuat pembacaan technical analysis kan, fundamental analysis, sentiment. Lebih lagi di Malaysia ni salah satu kan yang paling kuat ialah sentiment analysis. Jadi terlalu banyaklah benda-benda pemboleh ubah yang hendak dilihat dalam menentukan jual dan belian saham. Untuk FCPO pula, cost yang flat yang kita untuk memasuki dagangan nowadays, modal yang ditetapkan ialah 6K sahaja. Tapi untuk yang in out the same day, dibolehkan untuk berdagang dengan 50% lah, which is 3K. Ini kalau overnight tak boleh lah, tapi in out the same day dibolehkan 3K saja satu lot. So untuk memulakan dagangan, untuk mengaktifkan akaun kena masukkan 6K lah, tapi lepas tu boleh apply 50%. Then satu tick movement samaan dengan 25 lah. Dan untuk satu CPO itself tu mewakili 25 tetan minyak mentah kelapa sawit. Itu kalau untuk penghilang itself lah, yang masuk market kan, yang masuk features kan. At the end of the day, yang masuk spot month tu, dia boleh mendapatkan bekalan minyak mentah lah. Tapi untuk kita, untuk pedagang biasa, kita akan masuki dengan bulan ketiga, which is more volume lah, more volatility, dan kita nak in out the same day lah kebanyakannya kan, kecuali you nak hedging dengan minyak mentah, which is itu akan jadi another level lah. So hedging FCPO biasanya digunakan oleh peladang kan, penghilang, pengeksport kan, untuk mengatasi kejatuhan apabila ada belian atau ketidaktentuan physical itself. Contoh company Agil, FGV, Semdabi kan, katalah ada buat belian. Bila buat belian untuk mendapatkan CPO, which is a physical CPO, dan apabila harga jatuh, biasanya company akan hedge dengan menjual di FCPO, futures, supaya apabila jatuh, boleh buat
belian semula dekat bawah, satu untuk close FCPO, satu lagi untuk buat belian semula CPU itself lah, physical. So dia orang akan dapat the better costing lah kat bawah tu. Okay. Tapi untuk pedagang biasa, elakkanlah masuk spot month. Okay. Nanti akan dapat minyak mentah kelapa sawit pula. Okay, saya nak ulang sedikit lah, okay, in terms of technical analysis kan. Bila kita nak memahami market kan, kita kena fahamkan hukum menjual dan membeli lah. Okay, yang ini sebab saya nak tunjukkan macam mana kita nak memasuki market sebagai manusia dahulu. Sebelum saya highlightkan macam mana kita masuk market, macam mana sistem masuk market dan kita masukkan pun boleh ubah untuk menjadikannya sebagai automated. Satunya ialah kita kena follow lah hukum jualan dan belian kan. Maksudnya kalau kita hukum membeli yang perempuan dah belajar sebelum ni, makin membuat high low high high kan. Lepas tu dia buat pullback sebagai higher low. Okay, dan buat kembali pada higher high. So selagi market dalam bullish bias, masih lagi dalam high low high high, kita fine tune untuk membuat belian sahajalah. Ini kaedah yang paling selamat lah. Okay. So basically ini dia punya movement dalam hukum belian. Okay, buat high low high high kan. Okay, semasa kejatuhan, which is market membuat low high low low. Okay, low high low low, kita fine tune kan, kita fokuskan untuk menjual sahajalah. Okay, ini kaedah-kaedah yang selamat lah. Cakap kita masuk market dalam bias yang sama. Kita tidak melawan. Okay. Okay. So, apabila kita bercakap tentang OI, sebenarnya dia umpama konsep iceberg lah. Okay. Dia umpama iceberg yang mana tuan-puan akan nampak the tip of the ice itself lah. Okay. Tapi di sebaliknya kan, ada banyak pegangan yang sudah sedia ada dalam market. Yang inilah salah satu faktor yang membantu kepada volatility dalam market. Okay, kalau kita tengok kan kepada OI, okay, kalau dalam platform dagangan, puan-puan boleh tengok yang hijau ni adalah volume. Contohnya volume ni dalam 27,000. Okay, tapi OI pada masa itu sudah 74K, 74,000. Okay, so OI ni sentiasa lebih tinggi lah compare dengan volume daily volume FCPO. So OI ni lah yang salah satunya yang membuatkan market itu spike. Kadang-kadang bila kita tengok volume aja kita cakap ala market CPO low volume kan, tapi tiba bila masuk spike atas bawah bukan main lagi kan. Okay. Okay. Ini saya tunjukkan satu software yang sebenarnya dia nak mengesan depth of market lah. Okay. Dia namanya Bookmap, dan software ni hanya untuk features sajalah setahu saya kan. Sebab saya pernah melanggan tapi pada masa tu masa tu masih tidak ada saham lah. Masih lagi features lah, a few years back. Saya nak tunjukkan dalam bahasa yang quite simple lah. Okay, tuan-puan fokuskan kepada heat map. Heat map ialah titik panas. Nampak tak titik panas? Titik panas ni yang paling panas tu maksudnya volume tu paling tinggi lah. Okay. Kalau dekat atas ni maksudnya titik panas yang mewakili penjual ke pembeli ke atas. Mewakili penjual lah ke atas. Okay, yang dekat bawah ni titik panas mewakili pembeli. Kalau keadaan macam ni, katakanlah semasa kita masih lagi di bawah kan, dan ada titik panas yang muncul dekat atas tu, dan pada masa itu pula kita ada setup katakanlah yang bullish, which is okay, katakanlah bullish candle, apa hammer ke, atau Morningstar ke kan, atau engulfing ke dekat bawah kan. Jadi bolehlah tuan-puan membuat belian, sebabnya jangkaan TP ialah dekat atas ni. Inilah level-level untuk melepaskan pegangan, sebab di sinilah banyak seller yang menunggu. Okay, so apabila menggunakan software sebegini, jadi
sepatutnya percentage of winning tu tinggi lah kan. Sepatutnya. Tapi ada tapi je. Tapi saya nak tanya balik lah. Okay, yang heat map tu, bagi pendapat tuan-puan, adakah ia mewakili bid and ask yang dah confirm atau yang queue? Boleh bagi feedback sikit? Saya tak pasti apa. Masih follow ke tak? Cik Zah. Yang agak-agak lah. Yang dekat atas tu dia mewakili queue ke atau yang dah confirm? Yang dah feel? Ramai jawab Q tu. Banyak jawab queue kan? Okay, banyak jawab queue lah. Ada feel. Okay, kalau dah feel, sebenarnya hidup kita lebih mudah lah. Sebab kita dah tahu, itu yang dah confirm. Feel, dah confirm. Sebenarnya, kan, even software ni kita bayar kan. Saya bayar mahal jugalah. Bila dalam dolar, bila convert tu dalam 460 ke 470, 460 lah pada masa tu. Okay, sebulan. Okay, sebenarnya yang dekat atas ni pun, contohnya kan, yang dalam even ditunjukkan heat map ke apa, dia adalah queue saja. So ini kelemahan pengesanan heat map lah dalam futures. Okay, sebab yang panas tadi tiba-tiba kan dia boleh bertukar menjadi sejuk. Bila jadi sejuk, masa tu keadaan market sideway. Okay, bila keadaan market sideway, saya nak tanya sekali lagi ya. Okay, semasa market sideways, okay, adakah aktiviti yang berlaku pada masa tu adakah low or high? Activity matching pada masa tu. Is it low or high? Low. Lagi? Okay, kita tengok apa jawapan kan. Tunggu sampai 10 lah Cik Izzah. Dan saya jawab. Okay, dah sampai 10 Cik Izzah. Dah ada 10 jawapan dah. Dia dalam 6 7 tu cakap low. Kita tunggu dulu. Ha. Biar participate sikit. Okay. Okay, dah 10 lah. Dah lebih 10 jawab low. Banyak jawab low ke banyak jawab high? Lebih banyak jawab low daripada high. Okay, sebab sideway kan. Sebab sideway jadi cakap aktiviti low aktiviti kan. Sebenarnya semasa sideway lah high activity. Sebabnya macam ni. Okay, katalah certain harga kan. Katalah macam kita bagi contoh lah. Ada yang nak jual telefon lah kan. Dia kedai ni jual telefon kan. Dia nak jual harga kan 750 kan. 750. Lepas tu cepat yang take up. Jadi dia sekitar ni je. Lepas tu dia nak jual lagi 780. Cepat take up. Ada another model dia jual 650 cepat take up. Jadi nampak seolah-olah sideways. Tapi aktiviti yang berlaku tu, aktiviti yang matching yang berlaku adalah tinggi. Okay, apabila katakanlah dia nak jual 750 kan, tapi tak ada siapa yang nak yang sudi nak fill masa tu. Matching maksudnya sedang berlaku keadaan untuk order tu kan dijual lah. Okey. Itu matching. Tapi tak fill lagi. Okay, 750 tak ada siapa nak. Dia pun okeylah diskaun 750 tak ada siapa nak juga kan. Okey, 650 lah. 650. Okey, 650 tak ada siapa nak juga. Tiba cakap okeylah saya bagi diskaun 550 dekat bawah dah. Okey, dan 550 tu ada yang sudi take up. So maksudnya match. So kita pun nampak lah macam seolah market down, market junam. Okay, sebenarnya disebabkan oleh the matching itself yang apa dia cakap between buyers and sellers pada masa tu tak banyak. Jadi they have to take up apa saja yang ada. Jadi yang bahayanya kalau kata tuan-puan salah masuk market bukan bulan 3 which is masuk bulan 2 ke kan nanti atau masuk bulan 1 ke, dia punya chart tu nampak banyak lompang lah. Dan katalah ada buy kan, ada buy tersalah masuk di bulan 2. Ada buy. Lepas tu nak jual. Bila nak jual tak ada siapa take up. Yang tu jadi lama feel tu. Okay, dalam bulan 3 pula, bila kita buy, lepas tu market naik kan, harga naik dan kita pun nak sell. Okay, cepat ke tak dia punya feel? Cepat juga kan, tapi ada slippage. Okay, slippage, kejap lagi saya akan cakap pasal slippage. Ya, saya ulang sikit lah yang pasal kesilapan biasa pedagang kan, apabila melihat chart. Satu dia buat jangkaan tidak matang, maksudnya cepat-cepat buat keputusan lah. Satu dia tak, yang nombor kedua tu ialah tadilah hukum market menjual atau membeli.
Okay, yang tiga, tiada plan yang jelas. Saya akan cover sikit lah. Yang even yang plan pun, plan dagangan. Okay, so dalam market ni, kita nak tengok market tu dia nak buat kesinambungan ke, atau you tengok ada buy, ada seller kan. Tapi seller tu, kita kena tanya balik, adakah itu seller yang kita nampak tu sebagai seller pengambilan keuntungan, atau seller tu adalah new seller. Okay, contoh ni tunjuk. Okay, ini saya pernah tanya dulu, tapi saya nak tanya lagi lah kan. Okay, market sideways. Tiba-tiba spike, gap macam ni. Yang ni lah anomaly. Okay, anomaly, banyak CPU banyak sangat lah anomaly. Okay, lepas tu kalau kita tengok kan, hukum market dia buat high low, high low, high low. Lepas tu dia buat low, high, lower low kan. Lepas tu dah tak buat higher high. Saya nak tanya, low, high, lower low, kita dalam keadaan market apa? Kita ada dalam keadaan hukum menjual ke membeli? Low, high, lower low. Tolong jawab sikit. Low, high, lower low? Low, high, lower low. Kita dalam hukum menjual ke membeli? Menjual, menjual. Okey lah. Okey, pass tu. Okey, pass. Satu pass. Okey. Lepas tu dah hukum tu dah dipecahkan. Tiada lagi lower low. Tapi dia buat high. Mungkin dia buat low kan? Okey. Jadi, apabila sudah hukum tu dah dipecahkan, tuan-tuan kena pasti kan? Kena pasti. Siapa yang dah beli dekat bawah, dia pun nampak ada uh, engulfing untuk sell. Engulfing ni yang tuan-tuan nampak, saya nak tanya, saya bagi dua jawapan ni. Satu, adakah you nampak sebagai aktiviti pengambilan keuntungan, which is those yang dah buy dekat bawah, dia pun nak buat pengambilan keuntungan, dia sell. Atau dua, ni sell masuk. Dia nak hentak ke bawah balik. Okey. Satu ke dua? Cuba jawab sikit. Satu, aktiviti pengambilan keuntungan. Kedua, new seller masuk. Okey. Okey, banyak jawab satu Cik Izzah. Saya nampak sepintas lalu lah. Betul lah? Betul, banyak kata apa? Okey. Take profit. Okey tu. Maksudnya kita punya webinar sebelum-sebelum ni berjaya lah tu. Okey. Okey. So dalam keadaan ni kan, hukum sell tu telah dipecahkan. Okey, telah dipecahkan oleh hukum belian. Okey, kalau yang hanya berpegang kepada single candlestick pattern kan, dia akan nampak oh ini engulfing, so boleh sell. Tapi kena tengok balik dalam konteks yang lebih besar lah. Salah satunya ialah mapping. Kita akan buat mapping bigger TF to lower TF. InsyaAllah kalau ada lagi topik untuk saya akan cover topik tu lah. Kita buat mapping bigger TF to lower TF. Supaya yang those yang nak masuk ikut hukum yang selamat je dia boleh follow. Tapi those yang pahlawan, okay, pahlawan, shogun, yang jenis scalper, okay, dia dibolehkan untuk melawan. Tapi tak lama. Sebab tu scalper dia tak pegang lama lah. Kecuali kita apply two bullets tactical. Two bullets tactical atau satu lagi 3 bullets punya tactical. Which is satu kita TP, second bullet kita TS wide, satu bullet kita TS tight. Okay, itu topik akan datang. Saya bagi teaser dulu. Okay. So dalam keadaan ni, bila kita nampak kan, hukum yang sellers adalah dipecahkan kan. Jadi, most likely kita akan PO lah. Kalau nak selamat, kita PO. Which is kita buat pending order, buy stop. Kita bukan buy semasa dia test. Sebab masih lagi no man's land. No man's land maksudnya dia boleh pergi sampai ke level dekat sini, which is the order flow zone. Dan ini pun pada level uh, uh, 50% Fibonacci lah. Okay. So dalam keadaan ini dia tak pull back pun sampai ke level tu kan. Jadi yang newbies yang just belajar kan, yang semata-mata pegang kepada single candlestick pattern, dia akan terkejut lah. Dia akan terkejut sebab dia lost. Okay, kedua dia terkejut sebab candlestick pattern tu seolah macam tak valid. Sebenarnya bukan tak valid, tetapi the candlestick pattern itself tu mesti disokong, mesti dibantu oleh elemen-elemen lain di dalam market lah. Sebab itu menghasilkan psikologi. Okay. So katakanlah keadaan ni kan, keadaan ni okay, market buat sideways, okay, letak ke mana, tiba dipecahkan ke bawah, which is pada high tu jadi low, high, okay, low, high, kita tak nampak pun higher high, kan, kita tak nampak pun higher high, dia masih lagi bermain dekat bawah. So ini saya nak tanyalah, dalam CPO, boleh tak tuan-puan counter offer kalau you tak pasti? Which is you counter offer kan, saya tak pasti. Jadi kata saya nak buat masukan, okay, saya nak PO.
Kalau kata kan kita base pada bacaan dia dah pecah kan sideways, dia buat low high, most likely dia nak sambung sebagai lower low lah. Okay, tapi kalau salah kita counter macam those yang masuk yang scalpers lah. Dia salah dia akan counter. Dia buy kan, dia buy okay, tapi hit stop loss, sell dan masuk sell sebab market telah dipecahkan, level low tu telah dipecahkan. Okay, dalam keadaan ni okay, sama juga, satu, adakah ini pengambilan keuntungan, atau kedua, adakah ini keadaan new sellers sudah masuk. Okay, boleh bagi feedback, tolong jawab satu atau dua saja nak tahu. Okay, new seller masuk atau pengambilan keuntungan. Okay. Banyak yang jawab dua Segway, whatever lah. Segway sekalipun, kita PO kan, kita PO. Maksudnya kalau Segway lagi, dan kita boleh batalkan lah tanpa ada charge kan. Okay, sebanyak jawab dua Cik Ezra, betul Betul, lebih banyak jawab dua. Okay, new sellers masuk. Kita PO kan, kalau salah kan, kalau tak berlaku, kita ukur tu sebagai buffer zone. Nampak? Buffer zone setup yang kita nak ukur zone Segway self. Ada yang panggil magic box lah kan. Okay, tapi dalam keadaan ini kan, sebab kita dah nampak dia pecahkan low high, dia nak buat lower low, kita PO kan, kita PO sebagai inilah, sebagai PO sell kan, sell stop dekat situ. So ini lebih kepada new sellers yang sudah masuk lah. Okay. So dalam market kan, kita akan sepatutnya tuan-puan dah pada tahap ni sudah fasih lah bab-bab chart pattern which is head and shoulders, cup and handles, okay, atau uh, candlestick pattern, sebab saya biasa English kan, pattern lilin Jepun which is candlestick pattern okay, shooting star kan, evening star, okay, engulfing, piercing, okay, banyak lagi lah. Tapi tahukah anda bahawa okay, Japanese candlestick ada 72 pattern kan. Jadi kita fokus pada first and second pun okey. First and second, tapi dia mesti dibantu oleh certain elemen lah. Okey. Kalau saya bercakap tentang pelan dagangan kan. Okay. Kalau kata pelan dagangan yang baik ni, kita follow. Ini saya tunjuk contoh yang sangat baik. Sebabnya kan market macam sehala je. First market buat high dulu, high kan. Lepas tu dia dah tak buat high. Okay. Dia semakin melemah. Dia buat low high, low low. Okay. So kita apabila keadaan market, hukum market telah dipecahkan, okay, kita nak menumpang lah. Okay. Kita nak menumpang momentum, which is market buat low high, low low. Bila dia pull back balik pada lower high, okay, kita letak PO sell dan TP ni kepada last swing low yang sebelum. Okay, dan stop loss adalah ada yang guna certain point, atau kita gunakan the last swing high sebelumnya dan tambahlah. Biasa tambah 3 atau tambah 5 tick ke atas. Tapi kalau ada zone tu lagi baik. Contoh dekat belakang ni ada order flow zone. Dan sini ada demand zone. So base pada zone tu kita letakkan ke atas zone itself. Sebab kalau zone itu dipecahkan, maksudnya dia sudah fail lah. Dan ini kalau yang bertanya tentang Elliott Wave kan, Elliott Wave 0, 1, 2, 3, 4, 5, adakah boleh masuk lagi? Bagi saya dan banyak juga pengamal yang dalam market ni kan, kita akan memasuki market tu selagi dia dalam hukum yang sama. Maksudnya kalau dalam hukum selling yang sama, hukum menjual masih lagi dalam hukum menjual, kita akan look out for the selling opportunity lah. Bila pullback kita akan look out for the selling opportunity. Okay, jadi jangan cakap, jangan limited to certain certain element, certain setup kan. Kita kena tengok juga in terms of psychology. Sebabnya hukum menjual, hukum membeli ni saya terjemah kepada bahasa Melayu. Sebetulnya hukum tu yes, Dow Jones punya ni lah kan. Ada hukum Dow. Maksudnya nak membeli dalam bullish buyers. Kan, itu hukum Dow Jones. Dia nak menjual dalam sell buyers. So saya terjemahkan pada bahasa Melayu, jadi hukum membeli dan hukum menjual. Okay. In terms of momentum time based analysis, ini adalah kaedah untuk melihat momentum market, tanpa menggunakan indikator lah.
Sebab kebanyakan indikator adalah lagging kan. Kita tahu kan stochastic slow lagging sebab dia melihat closing dan closing semasa dan kena bandingkan dengan closing yang sebelumnya. So in order to get that tu, candle kena siap dulu. Jadi dia lagging indicators. Stochastic, even MACD, dia lagging indicators. Tapi sepintas lalu, those yang kita melihat the movement market in the bigger picture pun, kita dah boleh melihat actually tanpa menggunakan indicators. Okay. Contohnya kan, apabila A ni mewakili pembeli lah. Okay, bullish kan, bullish. A ni adalah keadaan kenaikan yang cepat diwakili oleh X1. X1 ni mewakili masa. So A bullish naik dengan cepat. Lepas tu ditolak oleh sellers. Sellers yang B, okay, B diwakili oleh X2 ni mewakili masa B lah yang diambil. B ni mengambil masa yang lama untuk menolak kan. Okay, so most likely, most of the time ini adalah elemen dalam chart pattern itself lah. Okay, so most likely ada kesinambungan sebabnya B mengambil masa, I mean longer effort untuk mengalahkan buyers. So A smaller than B, so most likely A akan menang. Okay, you akan tengok, wah ini formula kalau ikut fizik tak betul lah. Memang tak betul pun ikut formula fizik sebabnya ini adalah formula psikologi. Macam juga macam mana tuan-puan nak define sesuatu kecantikan kan. Bila saya tunjukkan bunga, macam mana tuan boleh masukkan elemen bunga tu, nilai bunga ke dalam sistem untuk jadikan dia sebagai bacaan algo. Katakanlah base pada kelopak. Apa-apa bunga yang mempunyai 5 kelopak dan lebih, you anggap sebagai cantik. Cantik pula kena bagi elemen dia, kena bagi nilai. Which is 1 sangat tidak cantik, 5 cantik lah. Okay, kedua, dia punya colours kan. Colours tu kena menonjol lah. Okay. Dan dia punya, apa lagi yang you nak masukkan tu. Jadi, apabila dibuat elemen macam tu pun, bila nampak bunga yang banyak kelopak kan, colours dia menonjol kan, kita bagi algo akan baca itu sebagai 4 dan 5, which is cantik lah. So, dalam keadaan ni, bunga tahi ayam itu cantik. Betul ke tak? Jadi tuan-tuan cakap, oh tu tak betul tu. Okay. Jadi sebenarnya kan, kita nak memasukkan elemen tu, apa-apa elemen ke dalam algo, kita kena bagi value dekat dia. Okay, jadi ada kekangan lah maksudnya. Which is nak buat bacaan, market masih lagi major bias, bullish ke, ataupun sudah pecah, itu adalah base kepada elemen yang dimasukkan. Okay, saya go on macam ni. Katakanlah market jatuh kan dengan cepat. Okay, dalam features banyak keadaan market menjunam. Sebenarnya masa market menjunam ni lah opportunity untuk buat duit dengan lebih cepat dan banyak sebab kejatuhan itu kuat. Okay, so bila market jatuh dengan cepat kan, momentum itu kuat. Okay, dan ada tuan-tuan nampak ada bullish yang cuba tolak ke atas, tapi bullish atau buyer tu mengambil masa yang lama. So bila dia most likely dia akan buat kesinambungan lah. So bila you plot kan, bila plot kan kita tunggu tu dia pecah, letakkan PO cell. So ini adalah elemen dalam ascending wedge. Okay, ascending wedge atau flag atau pennant, it doesn't matter lah. Sebab ia dalam satu family. Okay, tapi apabila kita nak buat bacaan, okay, bila kita tengok dengan mata, kita boleh nampak momentum ni kuat. Kita boleh nampak kejatuhan ini sudut dia tegak kan, sudut dia tegak masa pendek. Tapi bila nak algokan dia, macam mana nak bagi value ni? Okay, itu one of the challenge lah. Okay, between dagangan manusia dengan algo. Okay, so dengan algo ni kita ada pemboleh ubah dengan elemen yang kita masukkan, elemen yang ada value. Okay, so bila saya bercakap pasal artificial intelligence, AI FCPO, okay, for your info lah, ada yang tanya kan tentang AI FCPO, adakah ia sekadar scan? Sebenarnya kita boleh masukkan elemen ni untuk dia auto masuk market. Okay, so dalam algo, okay, certain elemen yang dimasukkan hendaklah mematuhi setup kita lah. Okay, dan kena ada pemboleh ubah yang membezakan dia. Satu sama ada nak buat mapping, kedua bacaan untuk
level itself, last swing low, last swing high. Okay, lepas tu bacaan base kepada numbers tu kena fix. Okay, saya jelaskan lagi. Dalam QST ada API. Okay, saya bercakap tentang market yang saya biasa lah, tentang platform yang saya biasa. Which is me myself ada saya guna API QST. Yang ni kita boleh minta kata pihak bank-bank mana yang gunakan QST, ada API yang kita boleh minta. Kalau tuan-puan sebagai klien, you kena ada payment, sedikit payment kan, macam $25 per month merupakan API untuk connect kepada API. Tapi adakah ia sekadar automated atau dia sudah sampai level artificial? Okay, saya alihkan sikit. Okay, it's not just a scanning software lah, sebab banyak yang biasa yang kita nampak kan sebagai scanners. Scanners, tuan-puan masih kena key in. Tapi apabila kita dah belajar market kan, kita nak certain level, okay, apabila sampai certain level, lepas tu dia punya yang tembak tu, katalah certain candle, okay, boleh sebagai PO. Contohnya PO buy dekat 3 ticks. Dia letakkan elemen stop loss 10 tick, lepas tu elemen TP 10 tick. Okay, so dalam platform QST ada builders yang bila tuan-puan look down dalam tu kan, ada elemen-elemen yang tuan-puan boleh masukkan untuk ikan dia sebagai coding. Okay, contohnya kan, base pada level yang dibaca, yang masukkan yang open, high, low, close. Okay, lepas tu apakah level yang selepasnya yang hendak dimasukkan sebagai setup. Katalah setup buy. Okay. Salah satunya yang saya buatlah kan. Okey, ini sebenarnya bukanlah saya buat. Saya boleh ajar kan, saya boleh ajar. Tapi bila saya nak buat coding ni, saya tak pandai lah. Jadi saya hire the vendor IT lah untuk buat ni. Okey, jadi elemen-elemen tu saya masukkan. Satu dia open katalah 10.30 pagi. So dia start baca 10.35 untuk baca candle 10.30 pagi. Okey, dan dia akan auto stop pada 12.28. Supaya tidak ada elemen untuk bawa over the lunch. Bila over the lunch ni banyak elemen ketidaktentuan kan. Start balik 2.30 petang, auto close atau auto offset pada 5.58 supaya tidak ada overnight lah. Dalam ni, inilah yang dalam platform itself tu yang kita boleh masukkan coding-coding untuk dia baca setup kita. Okay. Okay, ini lagi lah elemen dalam QST tu kan. Ada PO kat mana kan, PO how many ticks, macam saya lihat certain setup saya letak PO 3, certain setup untuk test PO 5, tapi TP 10, stop loss mula-mula 10, tapi apabila sudah in the money 5 tick, in the money maksudnya kita ada buy, katalah buy pada 4350, dia dah move ke 4355, maksudnya dah in the money 5 ticks. So stop loss tu dia akan jadi flexible stop loss, ubah jadi negatif 5 dekat bawah dan cuma bisa. Okay, sebab banyak juga keadaan CPO disebabkan banyak faktor lah. Salah satunya ada liquidity factor lah kan. Bila kita PO 4350, dia tak fill pada 4350, dia ada 5 ticks, dapat 4352 ke 4353 ke. Jadi tak sempat sampai ke 10 tick, dah corner. Sebab because ini adalah setup scalping. Jadi kita ubah fleksibel, jadi fleksibel stop loss tu instead of 10, bila dah in the money 5, ubah jadi negatif 5 je lah. Okay, so ada lagi peluang untuk masuk. Sebabnya TP per day yang kita target ialah 30 ticks atau 3 kali clean TP, which is 10 TP dapat 250 kan, 10. So 250 kali 3 kali dapat 750. Stop loss pun kita setkan sebagai negatif 30 juga. Tapi lamalah nak hit stop loss sebab bila dah in the money 5, okay, market move pada negatif 5 banyak lagi lah peluang untuk lawan balik. Sebabnya kalau ada loss, lepas tu consider sebagai kosong. Consider kosong. Nampak tak? Lepas tu masuk lagi win. Masuk lagi loss, consider sebagai
1-0. So scalping is not that easy lah. Okay. Pagi ni kita nanti saya akan share lah. Kita dapat cepat. Okay. Because of the volatility itself lah. Okay. The spike. Okay. Faham ke tak ni? Okay ke? Ke nak masuk Q&A je Cik Ezra? Sambung sikit lagi ya? Boleh? Boleh, silakan. Banyak masa lagi. Okay. Okay, saya sebenarnya memang nak spend masa yang banyak dengan Q&A sebab saya tahu banyak yang tanya. Okay. So, salah satu padanan untuk ragukan dia ialah SAR lah kan. Okay, ada lagi kita boleh masukkan EMA, EMA, kita boleh masukkan CCI, China Commodity Index lah. Okay, Bollinger Band pun boleh tapi Bollinger Band ni dia agak subjektif lah. Tapi yang sebaiknya elakkan masuk those lagging indicators lah. Dia lebihkan kepada bacaan. Contohnya pullback semua kan. Okay, untuk faham tak pullback ni? Saya tunjukkan sikit lah Cik Zah. Okay, yang ni ini KST. Dia sama je tadi yang saya tunjuk dekat ni kan, dekat chart tadi tapi tak dekat chart pula, dekat slide tadi tapi tak nampak. Okey, yang ni pagi tadi bila tuan-puan tengok base kepada bacaan AI 4130. By the way ini pagi tadi 10.30 saya tunjukkan cursor dekat sini boleh nampak 10.30 pagi 21/9 Base kepada bacaan 4130 adalah level last swing low. Jadi apabila ada candlestick test pada last swing low dan tidak lepas, so kita buy. Jadi kalau ikutkan, buy pertama ialah pada 4151 pukul 10.36. Jadi dekat sini yang tadi boleh nampak jelas tak dia punya timing untuk masukkan. 4151 masuk pada 10.36. Ya bang, tak nampak lah bang. Ya. Rasa abang Tak salah nampak. share screen kot. Ya ke? Kita nampak yang PowerPoint slide yang view ni. Oh, masih lagi PowerPoint. Itulah saya kena highlight kan lah sebab yalah monitor saya ni semua saya nampak kan. Okay. Cuba share screen yang betul. Okay. Okay. Saya nak kena stop dulu ke apa ni? Share. Cuba klik share. Share content. Tak ada. Tu patut pilih yang mana tu. Dia punya dah banyak sangat. Okay, tak apa Cik Izzah. Sambil-sambil tu minta ni lah serta tanya soalan dulu lah. Sambil saya bukan balik ni kan. Okay, boleh. Ada apa-apa soalan tanya dulu lah. Saya tahu agak saya masuk pada teknikal ni mungkin tak semua yang boleh ni lah. Okay, baik. So macam mana dengan sesi sejam yang lalu? Macam mana semua okey? Sebab tadi nampak macam ada yang memang kata dah faham tentang CPO ni, basic dah ada dan juga berjaya menjawab soalan yang Tuan Muhammad Azuri ajukan. So tahniah kepada you all kerana dah kuasai ilmu basic. So sekarang kita nak lebih mendalam lagi. So, dan alhamdulillah pun apa yang kita dapat belajar pada ni kita boleh gunakan AI atau automation lah juga in a way kan. So maknanya kita dah tak perlu susah payah nak query atau nak key in order semua. Okay, so terbaik. So sekarang saya nampak kan yang nampak QST. QST Maybank, yap. Sekarang nampak. Semua nampak QST. Okay, saya nak tanya adakah so saya ulang balik lah. Saya semua nampak tadi. Okay, tak apa. Pagi tadi, ini bila saya letakkan cursor ni, ini nampak timing 10.30 pagi kan. So, AI baca level 4130 sebagai, bila dia pop up tu maksudnya ada somebody masuk market lah tu. Saya guna admin panel kan. 4130 adalah level last swing low. So, apabila
10.30 pagi, open je, ada test pada level last window dan tak lepas, which is ada bullish kan, bullish candle, dan AI akan hantar 4146 untuk test sahaja kita gunakan PO 5 lah. Okay, untuk test sahaja. Setup melalui test. Okay, jadi kalau saya tengok kan, saya dah buat nota sikit lah. Box 4150 tu pada 10.36 tu yang fill. Maksudnya yang ni fill. Okay, kalau tuan-puan tengok, okay, nampak tak box? Ini dalam sistem ya. Box tu pada pukul 10.36. Nampak tak? Timing. Nampak ke? Ke kecil? Nampak. Nampak kecil tak? Nampak eh? Nampak. So box 4151, kita TP 10, so lah. Bila ada buy kena sell kan, 4161. So dapatlah 250 pada masa tu. Okey, itu TP yang first. Yang kedua, apabila market membuat pullback, kita ada setup CEPB. Ini manual pun boleh masuk ya, manusia boleh masuk. Tapi kena tunggulah. Kena tunggu dekat depan, sebab ini scalping. Kena tunggu dekat depan, baca doa, baca bismillah, lepas tu tahan nafas, tahan jangan pergi tandas, okey. So ini adalah setup CEPB, which is candlestick EMA pullback. Sebenarnya ada elemen EMA, tapi saya masukkan EMA 14 dulu sebab AI untuk algo dia kena baca nilai. Nampak? Dia kena baca nilai. Jadi satu nilai dia tak boleh, dia sebagai mapping, satu nilai sebagai penembak. Penembak, yalah saya terjemah pada bahasa Melayu kan, you tekan dia kan. Pada masa inilah kan dia buat pullback. Okay, kita masuk 3 tick dekat bawah sebab closing ni 4162. So kita masuk 4159. Nampak? 4159. So sold yang sebenarnya dapat tadi 4158. Okay. Sedangkan kita kita PO 4159 tapi dapat sold 4158 pada 10.50. Kenapa ada slippage? Itu liquidity FCPO itself lah. Susah nak dapat yang exact. Okay. Lebih lagi banyak yang masuk level sama. So sold 4158, box 4148. Dapat lagi another 10 which is 250. Okay. Lepas tu ada lagi another pullback. Okay, another pullback. Okay, another pullback, sold 4152 dan kita dapat dekat 1150. Okay. Jadi 3 TP. Bila 3 TP 750, AI akan auto off. Okay. So ini keadaan platform KST lah. Saya tunjuk dekat slide tu mungkin tak nampak. So saya tunjuk dekat slide. So kalau katalah tuan-puan tengok level, bukan level, account ni kan 202.424. You tengok timing dia. Masuk 10.36, 2 minit je dah TP. Sebab momentum sell kuat. Momentum opening dia kuat. Lepas tu dia sambung dengan momentum sell. Okay. Dan sell dia akan ambil masa sebelum dia boleh pecahkan hukum tadilah. Okay. Dan masuk lagi 10.50. 11 TP. Ini 11.10 dan 11.12 8 saat TP. Okay, akaun ni kita bezakan dengan akaun saya bezakan dengan akaun lain lah. Okay. Okay, katalah akaun ni saya klik Saya klik. Tuan-tuan boleh tengok timing dan masukkan sama. Timing 10.36, 10.38, 10.50, 10.50 dan 11. 11.10 yang ni dia fill 11.13. Dia ada beza 1 minit. Betul tak? Kenapa dia beza? Sekali lagi faktor liquidity FCPO lah. So bila kita masuk market kita kena faham, kita kena accept lah. In terms of liquidity tu kita mungkin tak dapat same time dan same PO level. Okay, saya tunjuk akaun lain pula lah, akaun lain okay. 79. Okay, yang ni lah. Kita tengok timing dia sama 10.36, 38, dia beza saat je. 10.50, 11, yang ni 11.10 tapi fill 11.12.
13 saat. Yang tadi 11.13. Yang sebelum tu 11.12, 8 saat. Nampak tak? Dalam second pun ada beza untuk yalah beza untuk feel sebab dia kembang kuncup. Okay. So, whatever yang saya bagi tadi, tuan-puan boleh masuk manual. Okay. Tapi apabila sudah masuk manual, sekian lama, tuan-puan mungkin akan mentally exhausted. Then you will be physically tired. Okay. Satu lagi punya EQ lah. Itu ni emosi. Emosi dia semakin kacau. Sebab kan bila masuk market kan, dia akan main bila tuan-puan ada masuk buy, market buat corner kan. Diingatkan buy tadi batal kan. Jadi close. Lepas close, dia buy balik. Lepas tu masuk lagi, corner lagi. Okay. Masuk sekali lagi kan, kena stop loss. Lepas tu dia tengok market naik. Okay. So, kalau ini, contohnya kan, yang di corner-corner tadi, ini adalah corner. Corner level-level dipanggil sebagai support. Demand zone lah. Okay. Kita panggil support zone. Tapi apabila dia dah pass stand tu, dia menjadi demand zone. So, kalau kita tengok kan, okay, test itu tidak lepas. Okay. Test itu tidak lepas. Jadi, apabila sudah 2-3 kali kena test tak lepas, kan, kita akan look up untuk opportunity untuk buy pula. Okay, macam ni kan. Okay, market membuat kenaikan dengan mendadak. Lepas tu dia ada pullback. Bila pullback, boleh masuk lagi kan. Okay, pullback ni. Pullback buy. Kalau ikutkan level Fibonacci, okay, ini adalah level. Saya tak guna Fibonacci lah. Tapi saya guna bacaan manual. Okay, bacaan manual. Okay. Level-level Fibonacci ini adalah level 61.8%. Okay. Dan sini pula ada descending wedge. Descending wedge, which is elemen dalam chart pattern. Kita boleh nampak MTBA. Okay. Kita buka soalan. Kita buka soalan, Cik Zan. Okey, terbaik bang. Tapi sebelum tu ada yang tanya yang chat abang ni guna time frame berapa? 5 minit Okey, 5 minit boleh nampak dekat atas ni. 5 minit. Ni MPCZ 5 minit. Okey tadi. So harap Okey. kita buat soalan. Ada yang kena guna, adakah tuan guna EMA 14 untuk entry pullback? Betul, saya guna EMA 14. Saya banyak kongsikan even dalam posting-posting saya dahulu, saya selalu letakkan. Saya cuba telus ya bab ni kan sebab nak kongsi ilmu. EMA 14 ni dia sebagai tengah dunia lah, center of the earth. Maksudnya candle yang dah jauh dia akan mendekati semula EMA 14. Okey, tapi dalam keadaan ni kan dia dah buat high low kan. High low high high kan, high low high high. Okey. So bacaan kita bias bullish lah. Okay. So tunggu pullback untuk masuk belian. Kalau yang ni kan 4170. Okay, PO. 4180 setakat 10 boleh dapat. Sebabnya even untuk scalpers 40 tick satu swing itu logical. So kita target 10 je kan, 10. 1/4 je kita target. Okay. Lagi soalan? Okey, terbaik bang. Tapi sementara tu saya nak izinkan saya kongsi saya punya pelak sebab kita nak kawan-kawan kita tanya apa? Ya. Kejap Okey, tapi untuk kita meneruskan kita punya acara sebab kita pun dah dah 20 minit terakhir ni, so kalau boleh kita gunakan saluran yang betul lah sebab takut nanti bila you tanya kat ruangan chat, takut dia laju sangat. So bila dia laju sangat, takut nanti kita terlepas pandang. So cara yang betulnya untuk tanya soalan adalah you klik kat ruangan Q&A tersebut dan you make sure you klik dekat all co-host supaya kita semua boleh nampak soalan yang you akan tanya. Okey? Tapi sebelum tu mungkin ada yang tak dapat nak teruskan sampai ke punjung rancangan sebab kita plan asal nak habis pukul 10, tapi mungkin siapa yang kata tak mampu nak stay sampai hujung tu, so kita minta sangat-sangat you all isi dulu, kita panggil borang maklum balas. So borang maklum balas ni apa dia? So borang maklum balas ni untuk bagi tahu kat Bursa Malaysia lah. Sebab Bursa Malaysia yang sponsor kita event ni dan dia percuma saja kepada you all. So kalau boleh you isikan borang maklum balas, dia tak ambil masa seminit je tuan-tuan dan puan. Sebab kata kalau kita bagi feedback kepada Bursa, so insyaAllah kata kalau boleh nanti kita buat lagi sesi macam ni
kata lagi banyak lagi lah tahun depan sebab kita pun dah nak sampai hujung tahun ni. So kalau boleh dengan borang maklum balas yang you all isi ni, dia ambil masa dalam seminit je tuan-tuan dan puan. So mungkin kita pause kejap dalam masa seminit macam tu untuk you kata untuk sama-sama tolong kita untuk isi borang maklum balas. Dan paling senang sekali, tadi pun saya nampak pihak admin kita dah letakkan link tersebut. So sama ada you boleh scan QR code ni atau you pergi ke bit.ly/bursa 2021. So kalau boleh you ambil masa dalam seminit macam tu je, seminit 2 lah paling lama pun kan. Sebab dia tekan je kan. So kalau boleh kita ambil masa untuk teruskan menjawab ini. Okay? Dan at the same time, siapa yang ada nak tanya soalan, tadi izinkan saya ulang lagi sekali macam mana nak tanya soalan. Klik di ruangan Q&A dan make sure you pilih all co-host ya tuan-tuan dan puan. Okay. So macam mana, semua dah jawab soalan ke belum ni? Kalau dah, dan kita boleh teruskan ke kita punya sesi Q&A tersebut. Okay. So saya tengok ramai dah ni lah. Boleh baca kan Puan Neza? Saya tak nampak sangat ni, banyak pop-up. Itulah, samalah. Sebab saya tengah organize sikit saya punya ni Q&A. Masih banyak pop-up yang tak berkenaan dah. Dia Okay, tak apa. So kita closing just kita make sure punya semua features. masing-masing tolong jawab ni lah. Kita punya ni. Okay, so ada yang tanya tentang performance report atau orang kata berapa you punya winning rate ke macam mana. So mungkin Abang Mat boleh komen sikit ke tentang you punya setup ni, especially bila dah guna AI dalam membantu trading ni. Saya sebenarnya tak nak over marketing lah kan. Kita hendaklah bercakap. Kita jangan sembang pasal keuntungan saja kan. Based pada setup ni kan, dia ada masa yang dia tiba-tiba kan, dia tak capai TP, dia corner, tapi stop loss pada masa tu instead of 10, kita dah ubah pada 5 lah kan. Saya ada juga kongsikan kan sebelum ni kan. Tapi saya tak tunjukkan kata the full, tak boleh tunjuk statement lah sebenarnya. Semua based pada winning tu kan, kata setakat you nak dapat 10% tu, 10% tu insyaAllah boleh lah. Sebab siapa yang dah belajar kan dan gunakan even kaedah dalam market kan, kita masuk market sama ada kan, apabila market sideways dia buat pecahan kan, masuk sebagai BO ni agak bahaya lah kan. So better kita tunggu bila dia buat pullback. Okay, so dalam keadaan market biasa cakap kan, biasa jumpa mana-mana buku pun atau mana-mana sifu ke school of thought kan, masuk melalui pecahan PO atau masuk melalui pullback. Sebenarnya ada satu lagi lah, dia masuk melalui order flow. Order flow ni keadaan net order flow tu masih lagi dalam bias yang sama. So bila saya tunjuk book map semua kan, semua tu ada kaitan sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam bigger market kan, dalam bigger market kita tengok kata order flow, kita tengok market dah ada signal sell, tapi sebenarnya dalam bigger TF dia masih lagi sebatang candle bullish. Okay. So order flow ni kita masuk dalam satu hala tuju yang sama lah. Okay. So sebenarnya ada tiga lah keadaan. Yang order flow tu lah yang elemen-elemen dalam turtle style. Okay, turtle style. Siapa yang biasa baca buku pasal turtle style kan, you baca tentang Donchian channel kan, dan you akan jumpa lah dia punya setup tu. Jadi minta maaf, saya tak nak kita over marketing lah. Okay, so far klien saya positif lah. Dan saya sebenarnya ada buat perkongsian kan, saya ada ajar setup, tapi saya highlightkan lah, apabila dah penat nak masuk market kan, why not automated kan dia. Itu je. Dan satu lagi, jika tuan-puan dah ada setup yang dah di-tested dan bagus, setup tu boleh diautomasikan. Yang tu kena PM lah, atau sebab sesi panjang kan, automasikan dia. Sebab saya pun kena bawa bersama vendor IT lah, nak jelaskan in terms of coding. Tanya saya pasal IT, mungkin saya tak begitu well versed lah, tapi saya hanya pandai bab technical analysis. Saya pun ajar kan vendor IT macam mana untuk buat setup kan, dia yang tulis bahasa coding tu. Okay. Okay, terbaik. So ada juga yang tanya tentang ni, yang tentang setup tu, adakah users tetapkan sendiri atau macam mana? Kita biarkan AI yang run dia. Okay, yang ni bila
kita dah setting base pada setup. Katalah setup yang saya guna pakai dalam AI ni base kepada test last swing high, last swing low. Okay, macam saya tunjuk yang opening 10.30 pagi tadi. Lepas tu setup CEPB, which is candlestick, EMA, pullback. Okay. Dan satu lagi setup order flow. So, tiga setup tu dimasukkan ke dalam coding. Okay. Bila buka je, bila market baca, bila AI baca, ada setup, dia akan hantar PO. Tu, macam tadi kan, hantar PO buy. Lepas tu, AI akan hantar, automatically hantar level stop loss dan level TP. Okay. Dan bila market dah positif 5, in the money 5 lah, ITM 5, stop loss tu akan diubah menjadi negatif 5 je. Instead of negatif 10. Lepas tu dia akan sampai TP lah. So pagi tadi yang saya tunjuk dekat QST tadi, 3 kali masuk, 3 kali TP dan dia auto off. Okay. Jadi even dekat Facebook saya pun ada highlight kan lah. Kita close awal kan. Kita tutup kedai awal. Sebab bila dah capai target dia auto off. Okay. So this is algo yang masuk market automatic. Bukan scanner tau. Scanner tuan-puan masih kena tekan, betul tak? Ini tak. Bila kita dah masuk certain setup, dia akan auto jalan lah. Okay. Okey, terima kasih di atas apa pencerahan tu. Semuanya dia automate untuk kita lah. So kita tak perlu nak tekan butang buy, tak perlu nak tekan butang sell. Tak. So dia boleh automatekan untuk kita. Kita Yes. just letakkan kita punya TP berapa dan Yeah. kita punya stop loss berapa dan dia akan automatekan lah. Kita pun Okey. tahu lah kan, one day kalau TP tu how much the maximum TP, kan? Dan kalau stop loss tu how much. Tapi macam sebelumnya, Monday lah. Monday dapat 325 je. Okay? Tapi kan, 8 kali masukan. Tak capai-capai tu jadi 5-0 kan. Sebab ada win lepas tu loss, ada win tu loss kan. Last tinggal 325 je. 325 ada 8 kali masuk, hitunglah. Adalah sikit. Tapi tak capai target lah. Okay? Okay, terbaik. So ada yang tanya kat ni yang semalam semalam kan 20.9. So dia kata apa SCPO dia menjunam lebih daripada 100 tick. Lepas tu dia naik balik 100 tick. So apa yang menyebabkan orang kata turun naik volatility ni? Oh, dia sebenarnya banyak ada data-data ekspor sebelum tu. Okey. Ini lebih pada fundamental kan. Okey, tapi bila AI dia baca, the first one candle tu yang apa yang big tu kan, yang besar macam tu kan. The first one candle tu dia tak boleh baca lah. Dia tunggu sehingga candle kedua. Jadi bila masuk ke candle kedua ni kita terlepas lah sampai noon. Okey. Dia ada anomaly, dia tak boleh baca sebab itulah, tapi at least kan kita dah set lah certain gap tu dia tak activate. Okay, jadi terlepas lah sebab tu saya cakap semalam kita dapat 325 tapi sampai 8 kali masuk lah. Okay. Okey, ada yang tanya adakah AI ni sesuai untuk semua market atau ada market-market tertentu je? Oh, for the time being, sebabkan, okay, saya fokuskan kepada AI FCPO lah. Sebabnya macam ni, okay, to be honest lah FCPO satu, okay, sebabkan market ni paling popular sebab dia halal. Okay. Kedua, sebabkan oleh the modal itself lah. Modal dia 6K. 6,000 ni kan, is nothing to lose lah kan. Dalam market, even bila kita masuk market pun kita boleh guna 50% margin. 3K tu dah boleh masuk satu lot. Okay, lagipun yalah kita kena support lah Malaysian market kan. Jadi fokuskan kepada AI FCPO dahulu supaya lebih banyak volatility di dalam market. Tapi untuk market lain, okay, itu kena PM tepi lah. Sebab ini kan kita kan cakap dalam event BMD kan. Okay. Jadi kita highlightkan tentang AI FCPO dahululah. Okay. Okey. So sambungan pada soalan tersebut, adakah dia boleh guna time bullish, bearish atau sideways ke macam mana? Atau ada certain uptrend ke downtrend yang dia boleh follow saja? Memang dia akan baca dua-dua jenis market. Okay, kita akan market sesiapa pun manusia kan manual dia akan kalah apabila market sideways lah. Okay, macam pagi tadi kan dia jatuh junam tapi test pada last swing low dan tak lepas. Itu masuk sebagai test. Manusia bukan semua yang hati dia kuat untuk masuk sebagai test untuk buy. Sebab bila dah jatuh macam tu kan, you akan cuak lah. Padahal ada lantunan yang melebihi 10 tick.
So AI catch dulu, berjaya catch dulu 10 tick dulu, lepas tu masuk lagi sambungan sebagai sell sebab dia buat CPB kan, pullback sebagai sell dan pullback kedua sebagai sell. Dah habis dekat situ. Okay, kalau ikut kan tadi kan pagi macam lepas tu sideways lah. Petang disebabkan level support tu tidak pecah dan demand zone tu masih kuat, petang dia dah menunjukkan bullish lah. Tak apalah, saya nak tunjukkan tu dah jadi satu sesi teknikal lah. Itu lain kali lah. Nak plotkan chart tu dah jadi satu sesi yang panjang. Saya boleh tunjukkan lah bila kita mapping balik kan. Dia tak lepas pun support zone tu. Dia jolok je. Dia jolok saja. Sebelum ni saya ada explain konsep tu. Jolok tidak semestinya pecah. Tapi jika sudah pecah, maka aktiviti penjolokan telah berlaku. Betul tak Cik Izzah? Betul. Ini bahasa yang diterjemahkan lah. Meaning dia tested kan. Dia tested tu dia jolok lah. Tested dia. Tapi tak pecah-pecah. Meaning that the support zone itu kuat. Okay, kalau tengok kan petang market dah mula naik. Okay, so by the time yang dah kecewa pagi tu kan, dia ada buy tapi kena tolak ke bawah sampai support zone, makan stop loss. Lepas tu nampak lagi peluang untuk buy, kena tolak sekali lagi stop loss. Lepas tu dah kecewa kan. Itu cakap mentally exhausted. So EQ pun low. Dia tengok petang market naik, kan. Dia pun cakap, saya nampak dah betul kan, market nak naik ni kan. Tapi masa tu you dah exhausted. AI tak macam tu lah. Selagi ada signal dia masuk. Selagi ada signal dia masuk. Sebab dia tak ada emosi. Okay. Okey, terbaik. Ada yang tanya juga ni, bila tadi abang ada mention apa FCPO start trade malam pada Disember. So soalan tambahan saya, apa rasa efek dia kepada market FCPO ni? Okay. Yang ni actually too early to tell lah. Saya ni lebih kepada on the technical side kan. Kalau kata ada momentum kita masuk kan. Kita masuk dan kita lebih senang lah untuk baca. Kan? So tujuan dipanjangkan hours ni untuk apa dapatkan lebih banyak participants lah dalam market kan. Itu satu. Kalau betul participants bertambah, maksudnya momentum akan bertambah lah, which is will be good lah. Tapi kena tunggu lah, wait and see. Sebab macam gold kan, gold popular. Tapi bila FGLD diperkenalkan, dia masih lagi suam. Dan FCPO macam biasa kan, macam biasa masih popular. So it's wait and see lah. Lagipun I don't think I'm in the position nak jawab tentang polisi ni lah kan. Tapi sebagai pedagang kan, kita tunggu. Kalau ada momentum bagus, then kita just welcome lah. Okay. Betul, sebab kata apa tujuan dia nak wujudkan apa trading waktu malam ni untuk menggalakkan participation daripada overseas market lah, especially European Ya, ke atau kata mungkin US betul. market, sebab dia nak Ya, betul. galakkan lebih banyak volume dan apa Hmm. liquidity, dan same time kalau dia Hmm. volatility tinggi memang terbaik lah kalau kita kena Ah, teknik scalping apa semua ni. Okay, terbaik. betul. Soalan seterusnya, ada yang tanya tentang akaun CDS saham. Minta maaf tuan-tuan dan puan, dia kata dia berbeza. Akaun CDS saham, akaun CDS saham. Hmm. Ni kalau nak buka ni kena buka akaun futures. So akaun Betul, futures Faizal. boleh membenarkan you trade ni lah. Trade FCPO, okay? So dia berbeza dengan saham. Okay, so soalan seterusnya, ni menarik kat soalan ni. So katakanlah AI ni kata ada 100 orang guna setup yang sama. So macam mana? Adakah kata boleh match ke, atau adakah kemungkinan slippage tu menjadi tinggi? Okey, ini soalan yang sangat baik Encik Azhar. Okey, sebab itulah saya tidak over marketing. Okey, saya hanya tawarkan kepada existing client saja. Setiap batch pula saya limitkan lah. Saya open pada 10, lepas tu naik pada 20 kan. Setiap batch, maksudnya setiap batch tu 1 bulan. Kan? Okey, last week saya ada buat Google Meet, saya ada explain, saya tunjuk setup kan. Saya explain tentang AI. Lepas tu saya buka untuk batch bulan 10. Ini pun tak boleh lebih, mungkin 10-20 je. Disebabkan liquidity FCPO itself. Kalau terlalu banyak yang masuk kan, kemungkinan nak dapat level yang sama tu agak susah lah. To be honest lah. So kena accept ada slippage. Okay, slippage 2, 3. Sebab tu AI, apabila dapat fill certain order kan, katalah dah hantar PO 4350, tapi fill pada 4353. Jadi AI akan ubah TP tu 10 based kepada yang fill. Stop loss pun 10
base kepada yang fill. So ubahan flexible stop loss pun base pada yang 4353 tadi lah. So bila 4358 stop loss tu jadi 5 tick dekat bawah lah. So tak mungkin dapat level yang sama lah. Tapi kena ingat lah dalam market ni apabila big players masuk market dia pun masuk market dengan kuantiti yang banyak. Okay? Jadi kalau kita memasuki kan dalam bias yang sama, okay, ada tujuan yang sama dengan big players kan, insyaAllah momentum tu ada lah. Kan? Jadi nak dapat level sama tu bagi saya tetap akan ada slippage. So itu pedagang kena faham lah. Okay, dia akan tengok statement ya ni ada beza kan. Jadi dapat masuk ini dapat masuk ini. So ini disebabkan liquidity FCPO itself lah. Betul. So nakkan liquidity yang lebih banyak tu kita kena perlukan more participants lah. Participation. Okay, those yang dah masuk, yang dah ada akaun saham dulu kan. Bolehlah buka account features. Tak ada charge. Sampalan ni pun tak ada charge. Dan tolong jangan bising-bising sangat lah kalau ada untung tu. Nanti ada pula cadangkan cukai kan. Jadi be Betul. silent on that lah. Tapi we need more Okey, participation lah. terbaik. Kita tolong market Malaysia. Okay. Okey, terbaik. So untuk menjawab soalan, memang possible dia kata match ke apa apa dia ada slippage tu sendiri dan dia tak match pada yang kita tetapkan lah. So ada banyak dekat soalan AI ni, so mungkin kita tak dapat nak jawab semua, terbaik. Tapi ada satu soalan ni yang lain daripada yang lain, so mungkin nak minta Abang Mat explain sikit. Boleh tak tunjuk cara nak lukis demand dengan supply zone? Menarik kan ni, sebab kita pun tahu bahawa dia ada kata demand dengan supply zone ni. So mungkin Abang Mat boleh tunjukkan kan cara kita nak lukiskan? Oh, saya pergi ke chat lah ya. Boleh? Boleh. Boleh ya? Ada masa. Okay. Ni mungkin soalan terakhir dah ni. Tuan kena Sekejap. bagi saya share semula lah. Saya tak boleh nak share content. Dia jadi technical analysis lah pula kan. Boleh lah sebab banyak soalan ni kan, soalan AI. So kita beralih sikit lah Okay. untuk menjawab soalan terakhir kita ni tentang demand dengan supply zone ni. Okay, saya dah bagi co-host kat Abang Mat. Okay. Boleh. Mana ya? Ni kot. Share. Dah jadi. Okay. Nampak. Saya kena guna cat lain lah. Sebab QST masalahnya ialah dia tak boleh pergi ke back data yang jauh. Okay. Itu masalah QST. So okay, ini keadaan mudah lah ya. Keadaan mudah lah. Saya buang balik lah. Okay, saya buang balik. Saya tunjukkan yang tadi kan. Setiap petak ni mewakili 10 kan. Macam ni lah. Yang ni adalah opening pagi tadi. Okay. Pada pagi tadi. Yang saya plotkan. Okay, yang saya plotkan adalah level last swing low. Last swing low yang AI baca 4130. Saya ingat lagi level tu lah. So dekat sini, close tadi. Okay. Bila close ya, candle. Okay. Which is, kalau saya letak tangan ni, you boleh nampak open, high, low, close kan. Okay. Close ya, 4146. Okay. 4146. So kita akan masuk 41, 55, 41, 51 lah. Selamat. Okay. So plot sini kan, 4151. So ini level yang masuk kan, masuk NTP tu lah. So apabila market dah jalan, saya skip lah yang ada setup kan. Ini ada CEPB kan, saya skip lah. Tapi pada masa itu body dengan echo tuan-puan dah boleh plot dah sebenarnya. Sebab ini adalah level last swing low. Okay, dia test kan. Ini adalah saya cakap bahasa biasa sebagai demand zone lah. Okay, support lah, support zone. Tapi bila dia dah lepas tu past tense dia panggil demand. So this is demand zone. Sekali lagi, tested tak pecah. So, level body ke body ambilkan sebagai satu zone. Okay, satu zone. Dan inilah level yang dia kena pecahkan. Market kena pecahkan for the day. So, ini namanya support zone. Okay, pecahkan for the day. Kalau tak pecah, itu saya cakap. By noon, dia tak pecah kan? Dia jolok je. Ini yang saya istilahkan tadi. Jolok. Tidak semestinya pecah. Yang ni pula jolok juga. Tak semestinya pecah. Okey.
So bila jolok dan tak pecah, maksudnya level demand tu kan, demand itu kuat. So kita boleh nampak lah dia yang tidak matang mungkin dia nampak wah sell. Tapi kena ingat lah bila sampai di zone yang sama, itu adalah level-level untuk kita berwaspada lah. Okay, cautious kan kat situ. Kalau guna kaedah manual pun, kita boleh nampak lah macam ada candle bullish hammer kan. Satu. Lepas tu, satu, dua, tiga sebagai advancing soldiers. Ini kita cakap kalau masuk melalui pecahan tu, dia agak bahaya. Satu, dua, tiga itu advancing soldiers. Kalau dalam buku Japanese Candlestick tu, ini kita panggil askar yang depan tu, advancing soldiers sebagai macai lah. So macai mati dulu. Kan biasanya those yang masuk satu, dua, tiga dia buy. Lepas tu ada corner. Corner mati dulu. Sebab biasanya sepatutnya kita tunggu sekali lagi sebagai pullback. Okay? Sebagai pullback. Even masuk yang ni pun, okay, yang ni kan, yang ni ngam-ngam je. Okay, 48, nampak tak? Scalper kan? Masuk 48, close 58. 10 tick boleh dapat. Okay? Sebagai scalper, see money takes money lah. Okay. Tapi in terms of psychology, sekali lagi di test. Bila test, bacaan candle pattern ini adalah Morningstar kan. Okay, Morningstar. Dia tak pecah pun, dia test tak pecah. Inilah sampai ke noon, okey. Masuk lagi sampai ke asar kan. Sampai ke asar, saya tengok tadi kan, sampai ke asar dan dia boleh membuat kenaikan. So kalau ikut ada satu lagi setup, ini adalah setup buffer zone. Okey, setup buffer zone. Iaitu dia ada membuat sideways punya level, okey. Kita akan tunggu PO untuk buy. Okay, so sebagai scalper boleh dapat lagi 10 lah. Kan? Ini kalau masuk satu lot. So ada nanti kalau dalam technical analysis punya sesi ni, ada tactical macam mana nak optimumkan dia lah. Salah satunya kita masuk guna 2 lot tactical kan, 2 bullets tactical, which is satu kita TP, satu kita TS. Yang guna 3 bullets tactical, satu kita TP, satu kita TS wide, satu kita TS tight. So setiap kenaikan kita akan adjust dia punya movement untuk stop loss tu. Kita dah lock kan. Dan ini potensi untuk dapat lebih optimum tu melalui 2 lot dan ke atas. Okay. Kalau guna satu lot kita just set TP lah. TP dan flexible stop loss. So inilah level-level. Ya inilah support zone. Okay. Support atau kita panggil demand zone. Kalau kita tengok nampak test kan, tapi test tu adalah lemah. Kalau saya tukar pada line chart mewakili close sahaja kan. Jadi tak nampak pun dia punya dominance tu, sellers yang dominant. Dia masih lagi buyers boleh bertahan. Okay, kalau dalam heat map tu boleh nampak masa ni panas lah. Titik panas ke sini, lepas tu titik panas sini hilang. Itu dalam map. Jadi sebenarnya kan kita boleh buat bacaan dengan agak baik lah sebagai manusia. Tapi sampai bila? I have no doubt lah kan. Tuan puan bijak. Boleh masuk market kan. Pandai buat bacaan technical analysis kan. Tapi kalau tidak dibuat sesuatu, tidak adapt dengan teknologi, mungkin satu masa akan penat lah. Exhausted. Okay, kalau saya tunjukkan yang base pada TL sekalipun, TL ni pecah lah kan. TL pecah. Sebenarnya kita bukan nak baca sebagai TL pecah. TL pecah tu cakap itu bacaan biasa lah. Kita baca sebagai hukum tu dipecahkan. Okey? Itulah signifikannya saya ulang balik slide tentang hukum menjual dan membeli. So hukum menjual telah dipecahkan. Buat low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low sampai tak ada lagi lower low kan. Dia buat low high kan. Lepas tu ada high low, low high, high low, lepas tu high high. Kan? Lepas tu makan dulu. Makan dulu biasalah CPO. Okey, tapi masih lagi tak pecah demand zone. Tak pecah lagi support zone. Okey, dan bila tak pecah support zone, selepas big players solat asar, dia pun hentam. Kebiasaan lepas asar dia jalan. Notice tak? Kan? Kan? 4 lebih kan, kan 4.30 jalan kan. Nampak?
This is the buffer zone lah. Buffer zone ni fasa-fasa konsolidasi lah. Ada yang panggil magic box kan. Tapi ia adalah fasa-fasa consolidate sebelum pecah. So, kalau kita nak masuk, kita PO lah. Kita PO buy. Okay. Lepas tu, kita masuk sekali lagi guna pullback. Pullback. Okay. Okay, masuk. Tahan PO buy, masuk lagi guna pullback. Okay, boleh? Boleh sangat tu. Okey, terbaik. So, harap tu menjawab soalan. So, saya akan, apa kata, habiskan tamatkan kita punya sesi ni. Tapi sebelum tu, saya ingat lagi sekali, kalau boleh, yang belum jawab kita punya feedback form tadi, so ambil masa dalam seminit saja untuk kita menjawab feedback form ni, sebab benda ni yang sangat penting pada Bursa Malaysia, sebab Bursa Malaysia nak tahu kan whether kita punya participation macam mana, betul apa yang kita feedback, sebab benda ni kalau boleh kita nak buat almost every month kita nak buat kan, dan kalau ikut kan next month kita nak tambah lagi bilangan webinar ni kan, sebab kita tahu demand ni memang ada kan. So bila demand ada dan kita feedback pun memberangsangkan, dan kita boleh buat lebih kerap lagi, dan kita boleh panggil lagi ramai speaker lagi, banyak topik lagi kita boleh belajar. Boleh? So terima kasih semua kerana kata sudi tolong jawab kita punya feedback form, dan sudi saya ingatkan lagi sekali, malam ni bukan tamat setakat malam ni saja. Kita ada banyak lagi sesi-sesi webinar yang akan datang. Kita ada dalam bahasa Mandarin ada, kita ada dalam English ada, dan kita ada next kita punya Malay session iaitu pada 12 hari bulan Oktober. So macam mana nak daftar? You klik atau klik tak boleh lah sebab ini QR code kan. So you scan QR code ni, dan insyaAllah kita akan pergi ke website Excellent. So dekat Excellent tu dia ada events page, dan ni boleh siap-siap daftar. So nanti daftar dia akan dapat notification bila tarikh tersebut. Okay. So selain daripada ni, inilah dia punya kata calendar view untuk ke excellent.com punya website. So dia ada event page kat situ, dan you boleh tengok semua event-event yang ada untuk bulan tersebut. So kalau you nak tengok untuk September dah, sebab September pun kita dah nak sampai ke penghujung rancangan, penghujung bulan. So you boleh klik next, itu nanti dia akan buka ke bulan Oktober punya lah. Okay. So sudi saya ingatkan lagi sekali, kita juga ada selain pada webinar, kita juga ada online workshop. So online workshop ni dia lebih hands on dan lebih lebih detail. Dan sudi saya ingatkan lagi sekali, dia hanya terhad kepada 50 peserta saja tuan-tuan dan puan. So dia memang first come first serve. So sesi bahasa Melayu kita akan buat pada minggu ni, pada 25 September kita ada dua sesi pagi dan sesi petang, dan kalau boleh you kena attend both session lah, sebab kalau kata sesi pagi tu mungkin part 1, so sesi yang petang tu adalah part 2. Okay, dan next kita panggil English session pada 20 hari bulan November. Ni kalau mungkin 25 September ni dah full, sebab dia hanya tahap kepada 50. So you boleh sign up siap-siap untuk sesi English kita yang seterusnya, iaitu pada 20 hari bulan November. Tapi make sure bila you dah sign up tu, make sure you make yourself available lah. Sebab kita takut kita ambil tempat orang, dan kita punya kawan tak dapat nak belajar. Okay. So sama juga proses dia, you pergi ke website excellent.com dan you daftar siap-siap. Boleh? Okay, so selain daripada itu, kita juga nak persembahkan, kita panggil Bursa Academy. Sebab sebelum ni mungkin kita pernah dengar bursamarketplace.com. So Bursa Academy ni dia macam adik-beradik dia lah. So kat Bursa Academy ni lebih menarik dan lebih user friendly, dan dia boleh akses kat mana-mana saja tuan-tuan dan puan. So you nak dapatkan info atau you nak tengok video malam ni pun nanti akan ada di sana. Okay. So sudi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih kepada Bursa Malaysia. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Azri atau Abang Mat. Dan kata insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Stay safe. Okay. Thank you semua. Okay, Assalamualaikum. Thank you.